Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita akan sambung daripada pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid bagi Syekh Ahmad Al-Fattani rahimahullah berkenaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita dah sampai pembahasan dia pada sifat ma'ani, iaitu sifat yang ke-13, sifat kalam. Ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala artinya berkata-kata dan Allah Taala sentiasa berkata-kata. Kemudian masuk kita pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan pembahagiannya. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Ini daripada segala sifat yang 13, iaitu satu sifat nafsiyah iaitu sifat wujud, kemudian 5 sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Kemudian 7 sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, nisbah kepada nafs. Ini nafs artinya merujuk kepada diri ataupun zat, dengan makna zat. Nampak? Kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Ini sifat wujud itu merujuk kepada nafs diri zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang 5 lagi kemudiannya iaitu sifat salbiyah. Kemudian daripadanya sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Salbiyah dan makna salab itu nafi. Ini pengertian salbiyah tu dia membawa makna salib, ya. Makna salab itu nafi, itu menafikan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan kelemahan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan sifat keterbatasan ataupun terhad bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang kamalat, yang sempurna. Dan makna salab itu nafi kerana tiap-tiap satu daripadanya, iaitu setiap-tiap satu daripada sifat-sifat salbiyah itu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Itu sifat qidam menafikan sifat hudus. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sedia ada. Jadi dengan keadaan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat sedia ada itu, dia menafikan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat baharu. Kemudian baqa, Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Jadi sifat kekal Allah Subhanahu Wa Taala itu menafikan keterbatasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penghujungan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mustahil fana. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang qidam, menafikan sifat fana bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ini Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Segala yang baharu ni sama ada dia adalah Arab ataupun jauhar. Ini jauhar benda yang menempati ruang. Faham tak? Jauhar ni sesuatu yang menempati ruang. Ini dia mempunyai lebar, tinggi, panjang untuk dia bertempat di dalam sesuatu ruang. Dan Arab adalah sifat yang ada pada jauhar tersebut, seperti warna kuning ataupun putih ataupun licin. Ini segala sifat-sifat yang menerangkan keadaan jauhar itu dinamakan Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah jauhar dan Allah bukanlah Arab. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak menyerupai segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan dengan segala yang bersifat baharu. Segala yang bersifat baharu ni semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah sama ada jauhar ataupun Arab.
dan Allah bukanlah jauhar dan Allah bukan arab. Jadi Allah Ta'ala tak perlu pada tempat, tak perlu pada ruang dan tak perlu pada masa. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdiri sendiri, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu apa pun. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudnya pada zatnya sedia ada, tanpa pergantungan, tanpa disebabkan hasil daripada hubungan sesuatu zat yang lain pula. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri pada zatnya. Ya. Kemudian dengan sifat qiyamuhu binafsihi tadi menafikan segala kekurangan, kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala dia tidak bergantung, dia tidak mengharap, dia tidak ada perlu pada sebarang sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat wahdaniyah tadi menafikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perlu kepada penolong, pembantu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu pada sekutu. Kemudian 7 daripada sifat yang 13 tadi itu adalah sifat ma'ani, dan 7 yang kemudian daripadanya sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Ini sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sama', basar, kalam. Ini semua adalah sifat yang mempunyai makna, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang berkehendak dengan sifat iradat dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai pengetahuan, ilmu yang sempurna meliputi segala sesuatu sekalian makhluk ciptaan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang hidup, dan sifat dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat dia berkata-kata, maha berkata-kata, sentiasa berkata-kata. Maka inilah 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahuikan dia atas jalan tafsil, iaitu dengan secara terperinci pada qaul yang rajih. Ini yang telah disepakati oleh sekalian ulama, para imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah qaul Imam Asy'ari. Bersalahan bagi qaul qadi. Yang dimaksudkan qadi di sini qaulul qadi huwa Abu Bakar Muhammad ibn Tayyib Al-Baqilani Al-Makki. Ini yang dimaksudkan dengan qadi adalah Syekh Abu Bakar Muhammad bin Tayyib Al-Baqilani, Imam Baqilani. Dan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain juga adalah di antara imam-imam dalam mazhab Asy'ari. Bahawa segala sifat yang wajib diketahuikan atas jalan tafsil itu 20 sifat, dengan ditambahkan sifat ma'nawiyah yang 7. Jadi sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang menjelaskan lagi sifat-sifat ma'ani tadi. Sifat ma'ani yang 7 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Maka sifat ma'nawi itu menguatkan lagi, mengukuhkan lagi bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan hal keadaan dia, bahawa dia adalah zat yang berkuasa, hal keadaan dia berkehendak, hal keadaan dia berpengetahuan, yakni mengetahui, dan hal keadaan dia hidup, dan hal keadaan zat dia itu maha mendengar dan maha melihat dan maha berkata-kata. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sifat-sifat ma'nawiyah tadi, yang 7. Dan menjalani atasnya oleh Syekh Sanusi di dalam aqidahnya Matan Ummul Barahin. Ini setelah disepakati oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Asy'ari, iaitu Imam Haramain dan Imam Sanusi. Mereka sepakat bahawa 13 sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani itu ditambahkan juga dengan 7 sifat ma'nawi, melengkapkan dia menjadi 20 sifat yang wajib diketahui secara tafsil.
Dan ini qaul ialah yang masyhur sekarang ini. Inilah qaul yang masyhur, sebab tu kita belajar sifat 20 tu setelah disepakati oleh Imam Al-Haramain dan diikuti oleh Syekh Sanusi. Yang mana Syekh Sanusi ni dia pengarang kitab Matan Ummul Barahin. Dalam Matan Ummul Barahin inilah dihimpunkan kesepakatan ijma' atas mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ni bahawa 20 sifat yang wajib untuk diketahui. Sebelum tu hanya 13 saja. Tak termasuk dengan sifat maknawi. Maka dengan dilengkapkan 7 sifat maknawi itu, maka menjadilah dia 20 sifat yang wajib diketahui. Dan yang 7 itu, iaitu sifat maknawi itu, yang pertamanya apa? Kaunuhu ta'ala qadiran. Ini merujuk kepada sifat kudrat. Ini kaunuhu ta'ala, hal keadaannya ta'ala adalah qadiran. Dia adalah bersifat qadir, berkuasa. Artinya keadaannya ta'ala yang kuasa. Nampak? Kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya ta'ala yang kuasa. Ketahui olehmu bahawa yang dibilangkan sifat pada qaul ini iaitulah kaunuhu qadiran, bukannya qadir. Maka ialah dengan ketiadaan kaunuhu, kerana qadir itu zat yang bersifat dengan kudrat, bukannya ia sifat. Demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang tinggal lagi itu. Maka barang siapa i'tiqad bahawa qadir dan murid dan alim dan hayy dan sami' dan basir dan mutakallim itu sifat, adalah i'tiqadnya itu salah. Dan jika adalah jatuh membilangkan dia sifat itu di dalam beberapa kitab Melayu kerana mengikut bagi setengah daripada kutub Arabiah sekalipun, maka bahawa sedemikian itu tasamuh yang keji, maka hendaklah terjaga bagi demikian itu. Wallahu a'lam. Jadi sifat ma'nawiyah tu perlu dijelaskan dengan hal keadaannya ta'ala itu qadiran. Ini sifat ma'nawiyah tu dia menerangkan hal keadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu. Ini tak boleh sebut hanya qadiran saja. Kena disebut kaunuhu ta'ala qadiran. Ini hal keadaan dia, syan dia. Jadi kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaannya ta'ala yang kuasa dan mustahil keadaannya yang lemah. Dan makna keadaannya ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrat pada zatnya ta'ala. Atas qaul yang pertama. Dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan ma'dum, iaitu antara ada dan tiada, yang lazim ia bagi kudrat pada qaul yang kedua, dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Ini qaul yang pertama, iaitu apa? Bahawa makna keadaannya ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrat pada zatnya ta'ala atas qaul yang pertama. Ini hal keadaannya, makna keadaannya ta'ala yang kuasa. Ini hal keadaan zat Allah Subhanahu wa taala tu, hal keadaan zat dia tu berkuasa. Berdiri kudrat pada zatnya. Ini berdiri sifat kudrat tadi tu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sifat kudrat itu dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka hal keadaan dia ta'ala itu berkuasa. Itu yang dimaksudkan. Sifat ma'nawiyah itu menguatkan lagi pengertian sifat ma'ani tadi. Atas qaul yang pertama. Dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan ma'dum, yang lazim ia bagi kudrat pada qaul yang kedua. Ini sesuatu hal keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa tu, yang mana kelakuan yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Ini antara perkara yang diwujudkan dan apa yang ditiadakan, yang lazim ia bagi kudrat. Ini Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan sesuatu yang mungkin ni, daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada balik. Itu semuanya berkait dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi hal keadaan zat Allah Subhanahu wa taala itu dia berkuasa dalam
nak mengadakan ataupun nak meniadakan makhluk-makhluk dia tu. Maka yang lazim ia bagi kudrat pada qaul yang kedua, dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Dan kaunuhu muridan, ini kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaannya yang menghendaki. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan sifat iradat yang ada pada dia, sifat ma'ani tu, maka hal keadaan itu dia menghendaki sesuatu. Apa yang dia kehendaki, innama amruhu iza arada syai'an, ini sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, menghendaki ke atas sesuatu, untuk mengadakan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, maka dia hanya ucapkan, menitahkan perintahnya, jadi maka jadilah. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu zat yang maha berkehendak. Hal keadaan dia tu menghendaki. Ya. Apa kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tak dapatlah kita nak ketahui. Sebab kadang-kadang kehendak Allah Taala tu di luar apa yang kita ketahui, pengetahuan kita. Kan? Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Ini mustahil sesuatu yang berlaku dalam alam ini berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ianya dikehendaki oleh Allah Taala. Ini semua yang berlaku tu semuanya berlaku menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Taala. Masya'a kana. Apa yang dia telah kehendaki itulah yang berlaku. Faham tak? Jadi itu yang dimaksudkan hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Jadi itu adalah mustahil. Mustahil langit ni boleh ada kalau tanpa kehendak Allah Taala. Mustahil bumi ni boleh ada kalau tanpa kehendak Allah Taala. Mustahil kita pun boleh ada kalau tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang wujud, dan bila sesuatu itu nak wujud pun semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kenapa kita diwujudkan pada zaman akhir zaman ni, ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je Allah Taala nak zahirkan kita ni, wujudkan kita ni di zaman Nabi Musa ke ataupun di zaman nabi-nabi sebelum ni ke. Itu tidak mustahil bagi Allah Taala, tapi kehendak dia. Nampak di situ Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak atas sekalian makhluk-makhluk ciptaan dia, sekalian mungkinat. Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Dan kaunuhu aliman, hal keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengetahui. Nampak? Artinya keadaannya yang mengetahui. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, hal keadaan dia tu sentiasa mengetahui. Faham tak? Dan mustahil keadaannya yang jahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala hal keadaan dia tu tak mengetahui, tak tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Macam apa yang kita buat di sini, kita sedang belajar, baca kitab ataupun buat amal ibadah ke apa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Mustahil segala sesuatu yang dilakukan oleh kita tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaannya yang jahil. Dan sifat ma'nawi yang seterusnya itu kaunuhu hayyan. Hal keadaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hidup. Ini artinya keadaannya yang hidup. Ini zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dengan sifat hayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaan itu hidup, hayya. Dan mustahil keadaannya yang mati. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati, maka siapalah yang akan meneruskan tadbiran urusan langit dan bumi ni, alam semesta ni. Ya, jadi itu adalah satu perkara yang mustahil untuk diterima oleh akal. Ya. Jadi akal kita hanya dapat menerima bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang hidup, sentiasa hidup, selama-lamanya hidup dan tiada mati. Kaunuhu sami'an. Kemudian hal keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala artinya keadaannya yang mendengar. Ini dengan sifat sama', sifat pendengar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal keadaan itu sentiasa mendengar. Ya. Dan mustahil keadaannya yang tuli. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mendengar apa yang diseru oleh hamba-hambanya.
apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya, baik dengan lidahnya ataupun dengan hatinya. Ya, innallaha alimun bizatis sudur. Ya, Allah wa huwas samiul basir. Ya, itu antara dalil-dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan Allah Taala mendengar dan melihat setiap gerak-geri perbuatan apa yang berlaku di seluruh alam daripada kalangan makhluk ciptaan dia. Dan mustahil keadaannya yang tuli, tidak mendengar. Dan kaunuhu basiran, hal keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu basiran. Ini keadaannya yang melihat. Artinya keadaannya yang melihat. Dan mustahil keadaannya yang buta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dengan sifat basar dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaannya itu melihat sentiasa setiap segala sesuatu, ya, apa yang ada dalam alam ciptaannya. Dan mustahil keadaannya buta, tidak melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu keadaannya yang berkata-kata. Yani Allah Taala berkata-kata, sentiasa berkata-kata. Ya. Dan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa huruf dan tanpa suara. Dan mustahil keadaannya yang bisu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bisu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dalam Quran menyatakan bahawa ujibu da'watad da'i iza da'an, aku menjawab seruan doa orang-orang yang berdoa ketika mana mereka berdoa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkata-kata setiap masa. Ramai manusia ni berdoa, bermohon, berselawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa di seluruh muka bumi ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjawab permohonan hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak bisu. Dan mustahil keadaannya yang bisu. Dan apakah dalil? Dan dalil segala sifat ini atas qaul yang mengisbatkan dia, diketahuikan dia daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Ini dalil bagi sifat-sifat ma'nawi ini, dapatlah kita ambil juga dalil-dalil sifat daripada sifat ma'ani tadi. Kerana ianya merujuk kepada perkara yang sama. Bahkan dia adalah mengisbatkan lagi sifat ma'ani itu. Ya. Dan dalil segala sifat ini, yakni sifat ma'nawiyah ini, atas qaul yang mengisbatkan dia, diketahuikan dia daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Dan segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah. Kenapa dinamakannya sebagai sifat ma'nawiyah? Kerana nisbah kepada ma'ani. Ini sifat ma'nawiyah tu dinisbahkan kepada sifat ma'ani, maka dinamakanlah dia dengan sifat ma'nawiyah. Kerana bahawa segala sifat ini melazimkan sifat ma'ani. Ini apabila hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tu qadiran, maha berkuasa, maka sabitlah sifat kudrat baginya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala tu hal keadaannya muridan, kaunuhu muridan, maka sabitlah sifat iradat baginya. Ya. Bila hal keadaan Allah Subhanahu Wa Taala aliman, maka sabitlah sifat ilmu bagi zatnya. Begitulah juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala kaunuhu hayyan, hal keadaannya itu hidup, maka sabitlah sifat hidup itu bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan sifat sami'an, hal keadaannya yang maha mendengar, maka mengisbatkan lagi bahawa Allah Taala itu mempunyai sifat pendengar. Dan begitu juga sifat basiran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sabit bahawa zatnya itu maha melihat. Dan begitu juga kaunuhu mutakalliman, ya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu Wa Taala berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam, kata-kata. Jadi hal keadaannya itu mutakalliman, maka itu menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bisu. Dan segala sifat ini dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah, nisbah kepada sifat ma'ani. Kerana bahawa segala sifat ini melazimkan sifat ma'ani. Tanbih, ini satu peringatan. Ketahui olehmu bahawa al-kaun qadiran, dan al-kaunu muridan, dan al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Ini semua sifat-sifat ma'nawiyah itu, ini kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu
aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, itu semuanya itu adalah sabit. Sabit bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala sekaliannya dengan tiada khilaf. Ini sekalian ulama semua sudah bersepakat, jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wajib ia bagi Allah Taala dengan ijma' atas mazhab Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah dan atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal. Ini ahwal tu merujuk kepada sifat-sifat ma'nawiyah tadilah, hal keadaan dia tu, ahwal dia. Dan ulama yang menafikan ahwal, ada juga ulama yang menafikan sifat-sifat ma'nawiyah ni. Dan ulama yang menafikan ahwal dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani. Ini mereka menafikan sifat ma'nawiyah itu kerana cukup dengan sifat ma'ani itu saja. Faham tak? Jadi 13 sifat saja itu pun sudah memadai untuk diketahui wajibnya. Atau tiada lebih atasnya. Bahkan ia umur i'tibariyah jua. Ini artinya ianya hanya perkara-perkara yang dapat diiktibarkan daripada sifat ma'ani itu jua. Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Ini pada fikiran kita, di dalam akal kita jua. Tiada ia pada kharij. Ini menurut setengah pendapat ulama. Maka tatkala itu, ini qauluhu tiada ada ia pada kharij. Ini artinya dengan sekira-kira memadan dilihatkan. Ini apa yang ada pada kharij. Ini apa yang ada pada kharij tu maksudnya apa yang ada di luar akal kita. Ya. Kalau fid dakhil maksudnya apa yang ada di dalam akal fikiran kita. Jadi perkara-perkara ini adalah amar i'tibari ataupun umur i'tibariyah, yang maksudnya perkara-perkara yang diiktibarkan daripada sifat ma'ani tadi. Jadi mereka cukup hanya dengan 13 sifat. Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Tiada ada ia pada kharij. Maka tatkala itu, ini qauluhu, maka tatkala itu artinya tatkala adalah khilaf itu, yakni perselisihan pendapat itu pada keadaannya ma'nawiyah itu lebih atas ma'ani atau tiada lebih atasnya. Jadi itu perselisihan pendapat hanya atas perkara tersebut. Sama ada sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang lebih atas ma'ani, sifat ma'ani ataupun tidak. Itu saja yang membezakan perselisihan pendapat tadi. Maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu, yakni menafikan sifat ma'nawiyah itu, ingkar lebihnya atas ma'ani. Tiada ingkarkan keadaannya Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa. Jadi apa yang mereka nafikan daripada sifat ma'nawiyah itu bukanlah mereka menafikan sifat ma'ani tadi. Tiada, ini ingkar lebihnya atas ma'ani, tiada ingkarkan keadaannya Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa. Misalan daripada asalnya kerana bahawasa yang demikian itu kufur, kerana bahawasa ia perkara yang diijma'kan atasnya sehingga-hingganya tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsil itu. Atas jalan tafsil, atas qaul yang rajih, dan wajib beriman dengan dia kerana ia setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menurut kesepakatan yang telah dirajihkan, yang telah telah dijadikan sebagai sandaran bahawa kita wajib mengetahui 20 sifat tu, ya. Termasuk dengan sifat ma'nawiyah tadi. Dan demikian lagi, jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Jadi siapa yang menafikan sifat wujud bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka boleh terjerumus ke dalam kafir. Ya? Jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Jadi barang siapa menafikan sifat salbiyah bagi Allah Ta'ala, itu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah, maka itu juga. Atau i'tiqad, ia akan bahawa baharu demikian itu, atau keadaannya makhluk, atau syak ia
pada sedianya dan baharunya atau terhenti ia pada demikian itu. Jadi bagi orang-orang yang menafikan sifat salbiah juga termasuk boleh jadi kafir, ya. Jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiah atau sesuatu daripada sifat salbiah. Nampak? Barang siapa yang menafikan sifat nafsiah atau sesuatu daripada sifat salbiah, maka ianya boleh jadi kafir. Ataupun dia beriktikadkan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala tu zat yang apa? Baharu. Maka itu pun boleh jadi kafir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah zat yang baharu. Allah Taala adalah zat yang qadim, ya, sedia ada. Demikian itu. Atau keadaannya makhluk. Ini barang siapa yang iktikad bahawa Allah Taala itu diciptakan, maka itu juga boleh jadi kafir. Ataupun seseorang yang dia syak, ragu-ragu. Ha, ia pada sedianya. Ini Allah Taala tu sedia ada ke ataupun baharu ada ke, dia syak, dia ragu-ragu atas perkara itu. Maka itu juga boleh jadi kufur atau terhenti ia pada demikian itu. Ini dia tak tahu. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani, bagi sesiapa yang menafikan sifat ma'ani iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ya, seperti Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mereka menafikan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka berkata apa? Yang berkata mereka itu tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, bahkan Allah Taala itu qadir dengan zatnya dan murid dengan zatnya, dan tiada jadi ia kafir tetapi jadi fasik dan mubtadi', melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta menisbatkan lawannya, maka jadi kafir ia, wal iazu billahi ta'ala. Jadi golongan Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka mengatakan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu qadir. Ini zat Allah Taala itu qadir tanpa mengisbatkan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala itu murid, berkehendak dengan zatnya, dan tiada jadi ia kafir. Tetapi mereka ni tidak boleh kita hukumkan sebagai kafir, ya, golongan Mu'tazilah, disebabkan pegangan akidah mereka yang sedemikian. Tapi mereka itu dihukumkan sebagai apa? Sebagai fasik. Tetapi jadi fasik ini berdosa lah. Dan mubtadi', yakni ahli bid'ah, yakni membuat satu pemahaman yang baharu, ya. Melainkan jika menafi ia akan ma'ani. Jadi kalau mereka menafikan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka itu yang boleh menyebabkan mereka terjerumus jadi kafir, ya. Jika menafi ia akan ma'ani serta mengisbatkan lawannya, jadi mengisbatkan sifat yang bertentangan bagi sifat ma'ani tadi, bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau Allah Taala itu kudrat, maka diisbatkan Allah Taala itu lemah, ya. Diisbatkan sifat lawan bagi sifat ma'ani itu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka mereka mengisbatkan Allah Taala juga ada sifat tak berkehendak, Allah Taala itu lemah, ya. Jadi itu adalah maka jadi kafir ia, wal iazu billahi ta'ala. Ini mereka mengisbatkan juga sifat yang lawan bagi sifat ma'ani. Contohnya Allah Taala ilmu. Mustahil Allah Taala jahil, kan? Tapi mereka isbatkan juga Allah Taala jahil. Ada perkara yang Allah Taala tak tahu. Nampak? Itu yang boleh menyebabkan mereka terjerumus kepada kufuran. Wal iazu billah. Dan menjalani qaul qadi, ini qadi Abu Bakar Al-Baqilani tadi, dan Imam Al-Haramain atas mengisbatkan sifat idrak. Ini Qadi Abu Bakar dan Imam Al-Haramain mengisbatkan juga sifat idrak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sifat idrak itu artinya apa? Mendapat. Dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat. Ini menurut Qadi dan Imam Al-Haramain, sifat idrak juga adalah sifat yang sifat qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat ia dengan dia akan segala yang disunat, yang telah disentuh, dan segala yang dicium, dan segala yang dikucup, dan dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu.
Dan kata qila didapatkan dengan dia segala yang maujud. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sifat idrak tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat mendapat, mendapat ia dengan dia akan segala yang disentuh. Ini apa yang kita sentuh ni semua, Allah Subhanahu Wa Taala pun dapat tahu juga. Allah pun ada idrak tu. Faham tak? Apa yang kita sentuh, apa yang kita cium. Ha. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Idrak tu maksudnya mengetahui, mendapat. Faham tak? Dia mendapat mendapat maklumat juga atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tadi. Faham tak? Apa yang mereka sentuh, apa yang mereka cium, ya. Dan segala yang dikucup dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut, ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, walaupun Allah Taala tak ada berhubungan dengan zat hamba-hamba dia tadi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada mendapat maklumat tersebut. Itu dimaksudkan idrak tadi. Dengan segala yang tersebut itu, dan kata qil didapatkan dengan dia segala yang maujud. Ini segala yang maujud ni semuanya ada dalam idrak Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Sampai maklumat setiap hal keadaan makhluk-makhluknya yang telah maujud tu. Dan mustahil lawannya, iaitu ketiadaan mendapat. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapat maklumat, pengetahuan daripada apa yang dilakukan oleh sekalian maujudat. Dan menjalani Maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya, ini mazhab Maturidiyah, mereka mengisbatkan pula sifat takwin bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tadi dah 20 sifat, tambah dengan sifat idrak dan sifat takwin ni dah jadi 22. Faham tak? Mengisbatkan sifat takwin artinya mengada-adakan, dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ini menurut mazhab Maturidiyah, mereka menganggap bahawa sifat takwin juga adalah satu sifat yang qadim, yang sedia ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak azali. Ya? Mengadakan dengan sifat takwin tadi, Allah Ta'ala mengadakan. Takwin artinya membuat, mengadakan, ya? Menciptakan, makna takhlik juga. Takwin, mengadakan ia dengan dia akan sesuatu, dan meniada ia dengan dia akan sesuatu. Ini Allah Ta'ala nak mengadakan, nak mewujudkan sesuatu, atau nak memakdumkan, meniadakan sesuatu, itu semuanya dengan sifat takwin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan meniada ia dengan dia akan sesuatu. Tetapi jika ta'aluk dengan mengadakan, maka di situ ada perbezaan. Ya, ta'aluk mengadakan dinamakan dia ijad. Ijad artinya menjadikan, mengadakan, menjadikan. Dan jika ta'aluknya dengan meniadakan, maka dinamakan dia i'dam. Ya, i'dam itu memadamkan, menghapuskan, meniadakan. Ya. Dan jika ta'aluk dengan menghidupkan, jika Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat takwin tadi, Allah Taala nak menghidupkan makhluk-makhluknya, maka dinamakan sifat itu dengan sifat ihya. Ya, dinamakan ihya. Dan jika ta'aluk dengan merezekikan, dinamakan rezeki. Demikianlah engkau qiyas. Ini qiyas kepada segala perbuatan yang lain. Af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Takwin tu dia termasuk dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nak mengadakan ataupun nak meniadakan sesuatu. Ya. Itu menurut mazhab Maturidiyah. Mereka mengisbatkan juga sifat takwin bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah. Menurut mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka menafikan sifat takwin ini. Ya, menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah, dan menjadi mereka itu akan segala yang tersebut itu beberapa ta'aluk tanjizi hadis bagi qudrah. Ini menurut mazhab Asy'ariyah, mereka mengisbatkan segala sifat
yang berkaitan dengan takwin tadi, sama ada ijad ataupun i'dam ataupun ihya ataupun tarziq, ya, itu semuanya berkait dengan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Ini perbahasan tu ada dalam sifat kudrat. Jadi tak perlu diwujudkan satu sifat takwin pula bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut pendapat Asy'ariyah. Dan mustahil lawannya, yakni mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu ketiadaan mengadakan sesuatu, ya. Dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan mengada-adanya. Dan atas mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, berkata setengah muhaqqiqin, ini ahli-ahli haq, ahli-ahli hakikat yang mutaakhirin, yang datang kemudian, ya, yang mutaakhirin maksudnya yang datang sesudah Imam Abu Hasan Asy'ari, imam-imam yang terkemudian seperti Imam Al-Ghazali ataupun Imam Nawawi, maka kaunuhu bermula yang terlebih hampir ditambahkan pula pada sifat ma'nawiyah itu akan dua sifat. Jadi jikalau ditambahkan dua sifat tadi, idrak dan takwin tadi, kepada sifat-sifat ma'ani, maka ditambahkanlah juga pada sifat ma'nawinya, iaitu kaunuhu ta'ala mudrikan, ya, bagi mengisbatkan sifat idrak tadi. Ini artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan dan melazim ia akan sifat idrak. Nampak? Dan mustahil lawannya. Tu. Mustahil lawannya maksud mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada mendapat. Keduanya, yang keduanya itu kaunuhu Ta'ala mukawwinan, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang mengadakan. Artinya keadaannya Ta'ala yang mengada-adakan. Dan mustahil lawannya, ini mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu keadaannya tidak mengada-adakan. Maka atas barang yang tersebut ini, jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Taala itu 24 sifat. Nampak? Apabila ditambahkan dua sifat, iaitu idrak dan takhliq, maka tambahlah juga sifat maknawinya, iaitu mudrikan dan mukawwinan. Ya. Jadi menjadilah dia 24 sifat. 24 sifat. Dan segala yang mustahil atasnya 24 pula. Ini lawan bagi 24 tadi, 24 pula. Jadi 48. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatannya. Dan mungkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Itu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan ataupun meninggalkan perbuatannya, ya. Dan jadi 48, ya, 24 campur 24, 48, campur 1 jadi 49. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu atau meninggalkan dia, nescaya jadilah yang jaiz itu wajib atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Maka diketahui daripada demikian itu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Ini tidak wajib bagi Allah Ta'ala nak buat makhluk ni, ya. Semua makhluk ni adalah mumkinul wujud. Kerana daripada mumkinat. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang menganggap apa? Pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Artinya yang baik dan yang terlebih baik. Itu menurut pandangan Mu'tazilah. Maka harus baginya Ta'ala memperbuatkan keduanya. Yang ini sama ada Allah Ta'ala nak buat ke ataupun yang baik ke ataupun yang terlebih baik ke, dan ketiadaan memperbuatkan keduanya. Dan salah itu barang yang membetuli fasad seperti iman. Yang dimasukkan salah itu adalah perkara yang membetuli fasad. Ini perkara yang membetulkan segala kerosakan, seperti contohnya iman pada membetuli kufur. Ini dengan iman itu dapat memperbetulkan keadaan kekufuran seseorang. Dan sihat pada membetuli sakit.
Ini sifat kesihatan itu dapat menyembuhkan hal keadaan orang yang sakit. Dan aslah, barang yang membetuli salah, seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap, pada membetuli memberi makan makanan yang tiada sedap. Dan kata qil, keduanya perkara yang satu. Jadi itu adalah pendapat yang satu juga. Ya. Jadi nak memberikan kesedapan yang lebih kepada seseorang, itu juga adalah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah Taala membangkit segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka harus baginya Ta'ala membangkitkan mereka itu dan ketiadaannya. Jadi itu menurut pandangan Mu'tazilah. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi. Jadi golongan Mu'tazilah menafikan bahawa penghuni syurga akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi. Maka harus baginya Ta'ala bahawa memperlihat ia akan zatnya. Jadi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus bagi Allah Ta'ala kalau dia nak tunjuk diri dia, nak memperlihatkan ia akan zatnya, akan hambanya. Tetapi tiada jatuh melihatnya di dalam dunia, melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, maka telah melihat ia akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga dengan ketiadaan kaifiat. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Ta'ala di dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak pada kufurnya. Yang ini tidak siapa pun boleh mendakwa bahawa dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang telah diberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra. Itu pun ada perbezaan pendapat. Ada setengah sahabat yang menafikan, seperti mana Siti Aisyah radhiyallahu anha menafikan keadaan itu, bahawa Nabi SAW tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Tapi menurut keterangan daripada hadis Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW melihat. Jadi bagaimana hal keadaan kaifiat tu tiadalah kita ketahui dengan ketiadaan kaifiat. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Ta'ala di dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi SAW, maka tiada syak pada kufurnya. Jadi sesiapa yang mendakwa bahawa dia telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam jaganya di dunia ini, maka tiada syak kekufurannya. Adapun di dalam tidur, jikalau di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya. Ini ianya mungkin boleh berlaku. Ya? Harus jikalau seseorang tu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Dan jatuhnya, qauluhu, adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya. Dan yang dilihatkan dia di dalam tidur itu, menurut kata Syekh, jika ada ia dengan wajah yang tiada mustahil atas Allah Ta'ala, maka iaitu ialah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika tiada begitu, seperti bahawa ada ia dengan rupa seorang lelaki, maka bukannya ia Ta'ala, bahkan iaitu misal yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Dan dikatakan tatkala itu bahawasanya melihat ia akan Tuhannya pada jumlah kerana hikmah yang nyata pada ta'bir mimpi, dengan bahawa dikatakan penunjuk ia atas bagian-bagian, dan kata qil dikatakan bahawa ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Dan keadaannya dengan ini wajah hanya sungguhnya dengan iktibar zihin, ini iktibar akal, fikiran sahaja. Orang yang melihat, adapun pada hakikat, maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu. Dan telah ditanyakan setengah sufiah yang mendakwa akan melihatnya Subhanahu Wa Ta'ala di dalam tidur. Betapa engkau lihatkan dia? Maka berkata ia,
terpaling pelihatan mataku pada mata hatiku, maka jadilah sekalian aku pelihatan, maka melihatlah aku akan mereka yang tiada seperti upamanya sesuatu. Itu daripada kitab Bajuri ala Kifayatil Awam. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk dilihat di dalam mimpi itu tidak mustahil, harus. Jadi bagaimana penampakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi itu, ya, jikalau ianya tidak menyerupai segala sesuatu, maka itu harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menzahirkan di dalam mimpi seorang tu, ya. Jikalau ada ia dengan rupa seseorang lelaki, maka bukannya ia Ta'ala, ya, itu bukannya Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya hanyalah iaitu misal yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Ini dalam bentuk tajalli, ya. Dan dikatakan tatkala itu bahawasanya melihat ia akan Tuhannya pada jumlah kerana hikmah yang nyata pada takbir mimpi. Itu demikian menurut pendapat orang ulama berkenaan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi. Dan lagi akan dilihatkan dia Subhanahu Wa Taala oleh mukminun di dalam akhirat dengan tiada kaifiyat. Ini tanpa bagaimana. Ini kita pun tak tahu bagaimana hal keadaannya, ya, penghuni-penghuni syurga itu dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga nanti. Dan setengah daripada mungkinat itu, segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Jadi segala perbuatan hamba yang ikhtiari, yang terpilih, yang dipilihnya, ikut pilihannya, maka telah berlaku padanya 3 mazhab. Ini tentang perbuatan hamba itu yang bersifat ikhtiari itu ada 3 mazhab. Pertama, mazhab Ahlus Sunnah, iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari, iaitu perbuatan yang dipilihnya itu, melainkan usaha jua, maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu seperti barang yang berkatakan dia oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah, ya. Itu menurut pendapat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya apa? Tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Ini apa yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar kita, pilihan kita itu adalah usaha kita semata-mata. Maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu seperti barang yang berkatakan dia oleh taifah. Ini kita tidaklah diberikan keadaan terpaksa, ya, sebagaimana golongan Jabariyah yang menganggap semua tu terpaksa atas hamba. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Ini seperti golongan Qadariyah ataupun Mu'tazilah yang mengatakan hamba itu berkuasa atas perbuatannya. Kedua, mazhab Jabariyah, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Ini itu golongan Jabariyah menafikan usaha bagi pihak hamba. Bahkan ia majbur, artinya yang dikerasikan dia. Ini mereka itu berada dalam hal keadaan terpaksa. Ini menganggap diri mereka itu terpaksa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menafikan usaha pada hamba. Seperti satu bulu yang tergantung pada hawa, ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya. Itu diibaratkan. Ini golongan Jabariyah tu menganggap manusia tu, hamba tu ibarat bulu yang tergantung di udara, ya. Ikutlah Allah Subhanahu Wa Taala nak hembus, nak halakan dia ke mana ikut angin tu menurut kehendak Allah Taala. Itu yang dianggap oleh golongan Jabariyah, ya. Ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan. Jadi Mu'tazilah menganggap bahawa hamba itu mempunyai kudrat, mempunyai kuasa untuk menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, apa yang dipilihnya, dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Itu menurut pandangan golongan Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Dan adalah mazhab Ahlus Sunnah itu
pertengahan. Ini di antara Jabariyah dan Mu'tazilah tadi. Ini kita tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar, dan kita juga menafikan keupayaan yang ada pada kita. Melainkan semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan adalah mazhab Ahlus Sunnah itu pertengahan dan seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahi hal keadaannya laban yang bersih. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diibaratkan seperti susu yang bersih yang keluar di antara darah dan tahi dalam seekor haiwan ternakan. Jadi walaupun pada seekor lembu tu ibaratnya, di dalamnya mengandungi darah dan tahi, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh saring daripada zat pemakanannya tadi tu untuk dikeluarkan susu daripada puting susunya tadi. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyaring daripada kalangan umat manusia ni mereka-mereka yang berakidah Jabariyah ataupun Mu'tazilah, dan yang di tengah-tengah antara kedua-dua golongan yang sesat tadi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibarat susu yang bersih. Dan wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Itu adalah merujuk kepada sifat-sifat yang wajib bagi hak para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini telah selesai perbahasan tentang sifat-sifat ma'anawiyah, iaitu sifat yang mengisbatkan bagi sifat ma'ani, dan tambahan daripada Imam Qadhi Abu Bakar Baqilani dan Imam Al-Haramain yang mengisbatkan sifat idrak, dan tambahan daripada mazhab Maturidi iaitu sifat takwin. Maksudnya jikalau ditambah dua sifat ini kepada sifat ma'ani, daripada sifat ma'ani yang 7 itu jadi 9. Ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, idrak dan takwin. Di 9. Di 9 dengan lawannya 9 ataupun tambahan sifat ma'nawiyah bagi sifat idrak dan takwin tadi, kaunuhu ta'ala mudrikan dan kaunuhu ta'ala mukawwinan, maka menjadilah dia 24 termasuk dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit kefahaman daripada perbahasan ilmu akidah ini berkenaan sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa li walidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.